Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Azri bin Nurulain. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang bagaimana dan cara langkah-langkah untuk melakukan CPR. Teknik CPR ini mempunyai beberapa langkah iaitu D. Dangerous, R. Respond, S. Untuk kepada shock iaitu menjerit, C. kepada compress ataupun circulation iaitu tekanan, A. kepada airways dan B. kepada breathing, iaitu kita akan panggil dia sebagai Dr. Skep. Okey, baiklah, saya akan menerangkan satu persatu dalam teknik Dr. Skep ini, iaitu D sebagai dangerous, menuju pada dangerous, iaitu kita melihat situasi keadaan mangsa dan kita dalam keadaan bahaya ataupun tidak. Sebagai contohnya, kalau mangsa mengalami kemalangan motor atau kereta di jalan raya, kita akan mengalihkan mangsa ke tepi jalan dulu kerana keadaan di tengah jalan raya itu berbahaya dan berbahaya kepada mangsa, berbahaya kepada kita juga untuk melakukan pertolongan cemas. Dan jika kita menemui mangsa di dalam hutan, kita akan melihat kawasan sekeliling mangsa, sama ada serangga ataupun haiwan yang berbahaya. Kita akan awasi itu, kita akan alihkan mangsa dahulu. Okey, baiklah, kita akan teruskan kepada R, iaitu merujuk kepada respon. Kita akan menepuk-nepuk ataupun melihat jika ada respon daripada mangsa untuk mengetahui mangsa collapse atau baiklah, kita telah pergi kepada dangerous, respon, dan kita pergi kepada yang ketiga iaitu shout. Itulah menjerit, iaitu kita akan meminta tolong kepada orang lain ataupun kita akan buat pertolongan kita sendiri. Itu kita akan meminta orang lain untuk menelefon ambulans, menelefon 999 untuk memberitahu detail keadaan mangsa, iaitu detail mangsa, umur berapa, keadaan mangsa. Okey, baiklah, kita akan pergi kepada C, iaitu compression ataupun circulation, iaitu memberi tekanan kepada dada ataupun jantung mangsa. Sekejap lagi saya akan memberikan cara-caranya untuk melakukan circulation ini. Okey, kita akan pergi kepada A, iaitu merujuk kepada airways. Kita akan bukan mencari, tapi kita akan melihat keadaan mangsa untuk melakukan pernafasan airways daripada mulut ke mulut, iaitu dengan memegang hidung. Nanti kan saya akan tunjuk pada awak. Macam B, iaitu breathing. Kita akan melihat ataupun kita akan memeriksa nadi mangsa ataupun pernafasan mangsa masih ada ataupun tidak. Kalau tidak, kita akan melakukan CPR itu. Okey, baiklah, saya akan menunjukkan cara bagaimana untuk melakukan Dr. Skep ini, iaitu D. Kita akan melihat dangerous, situasi keadaan sekeliling mangsa dan situasi keadaan sekeliling kita. Kita akan lihat kita akan lihat situasi itu. Jika di jalan raya, kita akan alihkan mangsa ke bahu jalan dulu, dan kalau kita melihat mangsa di kawasan dalam hutan, kita akan melihat kita akan cek kawasan mangsa ada serangga ataupun haiwan yang berbahaya. Okey, kita akan pergi pada langkah yang kedua, iaitu R, menuju kepada respon. Kita akan menepuk bahu mangsa dan menjerit di tepi telinga mangsa untuk melihat keadaan mangsa masih sedar ataupun tidak sedar. J. Itulah cara kita akan menjerit untuk melihat respon mangsa. Kita akan menjerit di tepi telinga mangsa kerana jika kita menjerit di hadapan muka mangsa akan, kalau mangsa masih sedar dan terkejut, mangsa akan terus naik muka dan terkena muka kita, dan takut mangsa kolaps dan kita juga kolaps. Jadi seloknya jerit di tepi telinga mangsa. J. Okey, baiklah, kita akan teruskan kepada teknik yang ketiga. Langkah yang ketiga iaitu shout, iaitu menjerit minta tolong kepada orang lain. Seperti tolong, tolong 999 untuk beritahu keadaan mangsa, umur mangsa, iaitu detail mangsa, umur, keadaan, lokasi di mana dan mengapa terjadi situasi itu. Kita memberitahu orang lain untuk call 999 kerana kemungkinan orang di sekeliling kita
mengalami panik dan tidak tahu untuk call apa benda. Untuk call, langkah yang keempat iaitu circulation ataupun compression. Kita akan berikan tekanan kepada dada mangsa ataupun jantung mangsa. Cara kiraan dia adalah untuk tekan tu antara nipples kita dan tengah-tengah ni. Kita akan, dia hanya ke kiri sedikit sahaja kerana jantung kita di sebelah kiri. Jadi antara tengah nipples dan kiri sedikit. Di kawasan sini. Dan cara menekan dia adalah mempunyai dua cara, iaitu seperti ini ataupun macam ni sahaja. Kita perlu membuat dia dengan tangan yang lurus. Mempunyai kita perlu buat dalam keadaan 90 darjah. Kita tidak boleh buat dengan cara sebegini, tekan sini, kerana tekanan tu tidak tepat dekat kita punya tapak tangan bawah bahagian ni. Sebab tu kita melakukan dia dengan 90 darjah kerana tekanan tu tepat daripada atas sampai bawah kawasan sini, di jantung mangsa. Kita akan buat tekanan ini sebanyak 30 kali. Selepas 30 kali kita akan membuat pernafasan dari mulut ke mulut, iaitu airways, iaitu dengan cara tangan kanan kita, sekejap ya, tangan kanan kita akan tekan kepala mangsa, tutup hidungnya dan buka mulut dia. Buka mulut hanya sedikit sahaja, kerana jika buka mulut besar, kita akan kena buka mulut kita besar juga. Jadi buka mulut sikit dan kita punya mulut pun sedikit sahaja. Beri tekanan, beri pernafasan tiup mangsa dalam 2 kali. Tapi di antara satu tiupan dan satu tiupan perlu kita melihat dada mangsa. Seperti contoh ni, saya buat ni, tiupan sekali. Lihat dada mangsa dalam 2 second dan kita akan tiup balik. Itu cara dia. 30 tekanan, 2 kali hembusan. Itu ialah satu set ulangan. Kita akan buat benda ni selama 5 kali set ulangan. Dan barulah kita akan cek keadaan nadi mangsa, iaitu langkah yang terakhir iaitu breathing, keadaan nadi mangsa. Kita akan boleh cek di sini, di leher ataupun di tangan mangsa. Biasanya kita akan cek di leher mangsa untuk nadi tu. Kalau masih tiada, kita akan buat ulangan tadi tu, iaitu 5 set tadi tu, sebab sampai ada nadi ataupun sampai ambulan datang. Okey, baiklah, itu sahaja teknik skep ini. Kita akan teruskan kepada jika keadaan mangsa sudah sedar, ada nadi, iaitu mangsa akan terbatuk ataupun sedar, kita akan membuat baringan pemulihan, iaitu dengan cara supaya bila keadaan sebegini, lidah mangsa kemungkinan akan masuk ke dalam balik. Jadi kita akan buat baringan pemulihan ini supaya lidah mangsa tidak akan tertelan lidah sendiri. Dengan cara itu adalah dengan tangan kanan mangsa akan dinaikkan ke atas sebegini, dan yang ini akan pergi ke bahu sebelah kanan dia. Kaki mangsa kita akan angkat sebelah sini sebab kita akan baringkan sebelah sana. Jadi kita akan buat seperti ini. Dan cara dia, kita tidak boleh menolak, kita akan menarik dia dari sebelah sana. Kita akan, tangan kiri kita akan pegang bahu, tarik bahu, dan tangan kanan kita akan tarik bahagian pinggang, tarik seluar dia, tarik perlahan, dan lutut kita menahan perutnya supaya tidak terlebih. Okey, sebegini. Tangan pastikan dia sebegini untuk lapik atas kepala dia supaya tidak jatuh ke belakang. Jadi kita akan tarik sini. Jadi tangan tu biarkan, yang tangan satu lagi kita akan buat selesa. Kaki kita akan biarkan dia selesa. Okey, inilah keadaan mangsa untuk baring pemulihan. Okey, itu saja dalam teknik CPR kita pada video kali ini. Teruskan. Okey, dah sedap.